habis Kota Kinabalu Sabah dan sekarang merupakan salah seorang daripada lembaga pengarah pusat pendidikan Al-Fatih Sabah. Ustaz, selamat datang kepada kita dan selamat datang semua kepada audien kita insya-Allah. Hadirin hadirat mukminin mukminat rahimakumullah, alhamdulillah. Dalam kita nak mengatakan akan countdown Ramadan pada malam ini. Jadi saya sukalah kita nak mengajukan soalan yang pertama kepada saudara komitmen kita. Sebagai permulaan yang ini, kita melihat setiap perkara itu memerlukan kepada persediaannya. Okay. Jadi kita nak melihat di sini, kita nak dengar sendiri apakah persediaan yang saudara komitmen lakukan sebagai persediaan menyambut Ramadan yang bakal tiba lebih kurang 12 hari sahaja lagi insya-Allah. Ini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masih berdiri mengucap kepada diri baik sebelum ini masih berstatus menjadi salam dan countdown Ramadan ini bermalam ini adalah selayaknya diceritakan oleh orang yang mahir tentang fikir bulan Ramadan dan fikah atau bulan puasa. Dan saya bukan namanya ahli nak menceritakan tentang kelebihan kekurangan kebahagiaan bulan puasa atau bulan Ramadan ini. Tapi soalan yang ditanyakan secara umum, persediaan saya dalam menghadapi Ramadan. Sebenarnya secara amdan saya dilahirkan sebagai orang Islam awal 50 tahun yang lalu, dan 10 tahun setelah itu masuklah dalam peringkat mumayyiz. Jadi maknanya dalam 40 tahun sudah berlalu. Tetapi yang sebenarnya saya rasa bersedia untuk Ramadan barulah akhir-akhir ini. Bila dah tua ni barulah ada persediaan untuk Ramadan. Masa muda melalui Ramadan. Ramadan merupakan satu saat yang mendebarkan untuk menunggu hari raya. Jadi Ramadan juga merupakan satu fiesta. Hari ini memang terbukti bahawa Ramadan itu satu fiesta. Fiesta makanan, fiesta fashion, fiesta perniagaan, memang fiesta. Dan saya melalui zaman fiesta persediaan. Kalau Ramadan itu satu masa saya bersedia dengan kawan-kawan tahun ini di mana kita nak buka puasa. Kita tengok keadaan ekonomi kita. Kalau poket kita bagus, kita nak buka puasa di hotel. Tahun ni hotel mana kita nak duduk? Berapa satu kepala? Apa menu dia? Itu persediaan dulu. Kemudian hari ini bila terasa tua, bila diberi amaran beberapa kali dekat sangat dengan kematian, maka persediaan dah jadi lain. Tidak lagi berfikir maju apa nak pakai Ramadan ni untuk raya, nak buka puasa di mana, tidak fikir dah.
Persiapan hari ini adalah bagaimana nak menjadi orang yang tabah, bukan sahaja pada bulan Ramadan, bahkan pada bulan-bulan biasa, supaya bila tiba Ramadan dia menjadi satu perkara biasa untuk buat kebaikan berlebihan. Kalau bulan Rajab dan bulan Sya'ban kita tak over sangat ataupun tidak berlebihan sangat dalam ibadah, sekadar biasa saja, tiba-tiba dalam datang bulan Ramadan kita berlebih-lebihan. Bulan lain tidak, bulan Ramadan itu berlebih-lebihan. Nampaknya bagus kerana kita nak mengejar sesuatu yang baik, yang mana di bulan Ramadan itu bulan ada Lailatul Qadar, 80 tahun lebih punya amalan ibadat kalau kita bertemu. Tetapi kalau secara logik kita Tuhan, kalau hari-hari lain kita tak bekerja kuat di pejabat, tiba-tiba bulan 12 kita nak kerja kuat sebab kita tahu bulan 12 ni ada bonus nak keluar. Itu pada pandangan mata kasarnya dia tidak berlaku keikhlasan dalam beribadah, tak berlaku keikhlasan. Sedangkan Ramadan itu sendiri memang banyak kelebihannya, tapi dalam banyak kelebihannya banyak juga cabarannya. Banyak cabarannya. Orang yang membuka aurat, yang menayangkan aurat pada bulan puasa, dia tetap berbulan-bulan demikian juga. Dia tetap pakai rambut juga, dia tetap pakai berbeda juga. Kita yang berpuasa di satu cubaan yang besar. Jadi ini hanya Allah yang boleh menyelamatkan kita. Jadi persediaan untuk bulan Ramadan adalah pengertian ke mana kita nak halakan ibadah kita. Yang menjadi masalah ialah bagaimana pengukuhan tauhid di dalam kerja fiqh, baik sembahyang kita, baik puasa kita, baik zakat kita. Bagaimana nak menjadikan dia satu perkara yang dilakukan oleh asas tauhid yang sangat kukuh. Kalau tidak, dia jadi perkara biasa. Jadi sudah tentulah setiap hari sekarang saya bersedia, bukan betul-betul bulan Ramadan dalam setahun jadi 30 hari saja. Yang hari-hari kita ulangi sembahyang 5 kali sehari, kemudian zakat sekali setahun, kemudian satu hari insyaAllah kalau banyak umur saya akan pergi ke Mekah dalam keadaan saya benar-benar mengenali tuan rumah Baitullah. Maka saya kenal Allah sebagai tuan rumah itu. Maka saya datang sebagai tetamu yang saya kenal Allah, yang itu sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup diberi pada kadang kita dah kenal, kita dah kenal. Sebelum kita kenal, kita sembahyang dalam waktu sehari semalam untuk kita mendekatkan diri dengan Allah, untuk kita mengenal Allah, untuk kita melakukan ibadah, untuk kita kenal ibadah kita itu dalam wilayah itu kepada siapa. Begitu juga Ramadan. Jadi persediaan saya hari ini yang lebih ialah bagaimana saya merasakan segala ibadah saya itu satu perkara yang lebih baik daripada semasa ke semasa. Jadi daripada beberapa tahun kebelakangan ini, semenjak orang kata saya ini berubah, istilah berubah, saya tetap macam itu juga. Dalam hari-hari biasa saya rasa lebih banyak lagi dosa. Saya lakukan lebih banyak dosa dalam keadaan faham. Dulu tak rasa sangat berdosa sebab tak faham tentang dosa. Sekarang bila faham tentang dosa, saya lagi banyak dosa. Jadi bila banyak kita buat dosa, maka bagaimana saya nak mencapai tahap ibadah yang terbaik. Jadi kalaulah sampai umur bulan Ramadan ini panjang umur bulan Ramadan, dan persediaan yang saya lakukan akhir-akhir ini dalam menghayati sembahyang,
memahami makna sembahyang, memahami puasa, memahami doa, memahami apa yang kita baca dalam Quran sedikit. Kalau saya percaya buat benda itu, insya-Allah Ramadan itu dia menjadi satu kurnia Allah untuk saya bersedia dengan segala cobaan untuk membuat usaha yang lebih baik dan dapat pahala yang lebih besar, insya-Allah. Alhamdulillah. Kita telah mendengar tadi kita telah mendengar apakah antara persediaan yang cuba disampaikan oleh saudara kita, antaranya yang paling penting dan utama dalam kita nak menyambut Ramadan tak lain dan tak adalah kefahaman kita tentang Ramadan itu sendiri. Ilmu tentang Ramadan yang sebenarnya yang boleh memantapkan insya-Allah kehidupan kita, peribadatan kita dalam menyebut Ramadan. Kerana kebanyakan kebiasaan yang kita dengar apabila masuk Ramadan, ramai di antara kita hanya tak makan dan tidak minum. Dan Ramadan juga merupakan pesta makan. Jadi sebab itu kita tadi konsep yang cuba disampaikan tadi ini yang paling penting adalah pemahaman kita tentang ilmu yang berkaitan dengan Ramadan. Moga-moga dengan kejituan ilmu yang ada pada kita tentang Ramadan tadi, insya-Allah menjadikan amalan kita dalam bulan Ramadan amalan yang benar, insya-Allah. Saya nak beralih pula kepada panel kita yang kedua. Jadi kita telah mendengar tadi pengalaman atau persediaan yang telah disampaikan oleh saudara kepada kita tadi. Kita melihat sekarang ini ada mungkin ada di antara kita yang baru tersedar, malam ni dah malam yang ke 19 Syakban. Ramadan dah tak lama dah. Aku tak sempat lagi pun nak berpuasa. Nabi besar supaya banyakkan puasa langgar Rajab dan bulan Syakban. Sebelum ini tak pernah berpuasa sehari pun dalam bulan Syakban. Apabila masuk di malam ini dapat tasjih, maka bersemangat, maka aku nak puasa esok hari. Jadi kita nak minta kupasan daripada Ustaz Zul, apakah hukum berpuasa selepas 15 Syakban? Kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ba'da billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallahu alazim. Terima kasih Fadil Ustaz Majlis yang diraihkan sahabat panel Fadil sudah membawakan seluruh dan penguasa masjid, para alim ulama, para ustaz, muslimin muslimat dan Allah sekalian. Pertamanya kita merasakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan inayah daripada Allah kita dapat hadir pada malam ini dalam majlis ilmu, majlis yang sangat cantik yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai Rawdatul Riyadil Jannah, taman daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan insya-Allah semua kita menjadi tentang Allah pada malam ini akan bertambah keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita membincangkan tentang Ramadan. Maknanya bila sebut Ramadan,
Hari ini kita dah masuk 19 Syaban. Kalau dihitung dengan jari, kita ada bagi lagi lebih kurang 12 hari untuk kita masuk dalam pintu gerbang Ramadan. Maka Ramadan itu, semua kita faham Ramadan yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan. Maknanya banyak bulan yang kita ada. Ramadan adalah bulan kemuncak. Nun di sana yang disebut oleh Nabi, "Qad ja'akum syahrun mubarak, awwaluha rahmah wa awsatuha maghfirah wa akhiruha jannah." Ramadan kenapa jadi bulan yang disebut sebagai penghulu segala bulan? Kenapa Ramadan disebut sebagai bulan luar biasa? Kerana dalam Ramadan itu adanya rahmat Allah. Bulan Ramadan itu adanya keampunan Allah. Bulan Ramadan itu adanya tawaran-tawaran Allah Subhanahu wa taala yang terlalu banyak. Maka tuan-tuan berhormati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan oleh saudara Muhammad tadi, apa yang kita lakukan dalam Islam ini memerlukan kepada ilmu, memerlukan kepada kefahaman. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan supaya kita di akhir zaman ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhir zaman ini ada sekelompok manusia yang hebat beribadah, tetapi dalam bahasa sama mereka jahil tubal tujuan. Mereka ahli ibadah, ya, rajin pergi ke masjid, rajin pergi ke surau. Dalam masa yang sama, dia tidak menghayati akan apa yang dilakukan. Dia tidak tahu apa yang dia buat. Kita tidak mau itu. Sebab itulah bila masuk Ramadan, sahabat Nabi itu Ramadan. Cuba kita cek kali ini, bagaimana hati kita merasai Ramadan. Apa yang kita rasa sekarang? Kerana biasa saja. Bila kita rasakan biasa saja, maknanya kita kena cek iman kita. Ya, sama juga bila disebut Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Hari Jumaat penghulu segala hari. Apa beza hari Jumaat dengan hari biasa pada kita? Kadang-kadang kita rasa sama saja. Biasanya Jumaat hari biasa ni, hari Jumaat nak kena sembahyang Jumaat, nak dengar khutbah. Itu. Padahal tuan-tuan terhormati Allah, pada hari Jumaat itu kita kena baca surah Al-Kahfi, kita kena baca surah Yasin. Dan sebagai membezakan hari Jumaat dan hari-hari yang lain, malam Jumaat dan malam yang lain. Demikian di bulan Ramadan. Ramadan penghulu segala bulan, maka ibadah Ramadan mestilah memerlukan persiapan yang luar biasa, memerlukan kefahaman. Maka tuan-tuan dan macam Allah bila mengurusi dan ditanya tentang Syaban, tentang puasa sunat Syaban, ya, bila masuk Rejab kita berpuasa sunat. Ini dalam soal ini seperti disebutkan juga oleh saudara Bob tadi, dia memerlukan jawaban daripada orang-orang yang pakar. Ya. Kita bukanlah pakar sangat, cumanya secara umumnya ianya maknanya pandangan-pandangan, ya, dia khilaf daripada sebahagian ulama. Ada ulama yang mengatakan Rasulullah SAW itu berpuasa penuh, ya. Sebagian juga mengatakan Rasulullah berpuasa sebahagian, ya. Maknanya tidak menjadi satu permasalahan untuk kita berpuasa pada bulan Syaban, ya, awal Syaban. Cumanya beberapa pandangan yang kita boleh ambil kira, tuan-tuan dan macam Allah ada sempat baca buku tadi sebelum datang sini tadi. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, Imam mazhab Asy-Syafi'i mengatakan haram berpuasa selepas 15 Syaban, yaitu 16 Syaban dan seterusnya, kecuali puasa qada, nazar, dan dia pernah berpuasa Isnin Khamis. Maknanya selepas 15 Syaban kita boleh berpuasa Isnin Khamis. Maknanya sekiranya amalan itu sudah menjadi amalan biasa pada kita. Ada di antara kita yang biasa puasa Isnin Khamis, dia selepas 15 Syaban tidak menjadi masalah untuk kita berpuasa sunat Isnin Khamis. Ataupun bagi kaum ibu yang menggantikan puasa wajib mereka, yaitu puasa qada selepas 15 Syaban juga tidak menjadi masalah untuk dia berpuasa seperti biasa. Ya. Misalnya kata mazhab Imam Syafi'i, puasa qada, nazar, atau dia pernah berpuasa Isnin Khamis misalnya, maka dia boleh puasa Isnin Khamis walaupun selepas 15 Syaban. Ataupun dia sambung puasa separuh pertama bulan Syaban dengan separuh kedua, yaitu dia puasa 15 Syaban maka dia boleh berpuasa 16. Kalau puasa 16 maka boleh 17. Tapi kalau terputus misalnya 15 malam 17 puasa tetapi 18 tidak boleh berpuasa. Apa? Ini maknanya kita kena mengaji lah.
Maknanya fik puasa ni, kalau sudah membantu seperti tadi, kita kena mengaji. Sebab tu bila dekat-dekat Ramadan ini, sebaiknya kita ada pembentangan kitab khusus untuk Ramadan. Kita ni duduk mengaji perkara-perkara yang membatalkan puasa, duduk mengaji perkara-perkara yang makruh, duduk mengaji perkara-perkara yang maknanya benda-benda yang kita nampak, benda-benda yang kadang-kadang yang kita tidak nampak. Contohnya dalam soal kita berpuasa sunat dan sebagainya, dalam bulan Syaban ini kita perlu lebih tahu. Cuma secara umumnya, sebanyak beberapa ulama yang memberikan pandangan-pandangan yang berbeza. Bila ulama memberikan pandangan-pandangan berbeza, sebenarnya tidak menjadi masalah untuk kita berpuasa. Itu secara umum. Cumanya kalau kita berpegang kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i, macam sebut tadi, jadi tuan-tuan dan tuan itu jelas. Cuma mungkin lebih lanjut kita boleh buka kitab, atau boleh buka maknanya rujuk para ulama kita untuk lebih mendalam. Anda boleh jawab secara itulah, untuk kemampuan jawapan yang anda boleh bagi untuk sesi soalan ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panel kita yang dua tadi yang di sekolah tadi. Ada seorang cikgu bertanya, Ustaz, betul ke bila kita tak pernah berpuasa sebelum 15 Syaban, kita tak boleh dah berpuasa selepas itu? Kita ikut pandangan, sekiranya kita tidak mendapat satu hari, tak pernah berpuasa satu hari daripada 1 hingga 14 Syaban, maka kita tidak boleh berpuasa selepas itu, selepas pertengahan daripada bulan Syaban. Oh, macam tu ke Ustaz? Dah 30 tahun dah Ustaz, umur baru tahu dah umur 30 tahun. Jadi saya rasa apa yang telah dikupaskan oleh panel kita yang dua tadi rasanya cukup jelas kepada kita, insya-Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita telah habis sesi yang pertama dan kita akan masuk pula sesi yang kedua, insya-Allah. Dan saya nak balik pula kepada saudara Bob. Kita dah macam kita settle, kita sebut macam kita kata saudara Bob, saya gunakan istilah sebelum dan selepas berhijrah boleh. Okey. Di sana saya rasa mestinya ada kita kata perbezaan dalam nak menghayati, dalam nak menghidupkan Ramadan ini semasa sebelum berhijrah dengan selepas berhijrah. Adakah di sana adanya perbezaan ataupun sama sahaja dalam saudara Bob untuk nak menyambut dan menghayati dan memahami erti Ramadan yang sebenar? Dia nak minta kongsikan bersama apakah perbezaan dalam menghidupkan Ramadan sebelum dan selepas hijrah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang besar perbezaan sebelum dan selepas. Semasa saya kecil, Ramadan satu perkara yang gembira pada zaman kecil. Kerana di surau masjid ada cikgu, ada buka puasa. Masa imam sembahyang tarawih, kita boleh main sokok-sokok ke belakang. Lepas sembahyang tarawih, kita ada makan bubur kacang pula. Itu masa kanak-kanak. Masa besar juga menggembirakan. Minggu pertama sembahyang tarawih itu adalah satu perkara yang menyeronokkan. Sembahyang ramai-ramai masjid itu perkara yang seronok. Masa-masa itu boleh jumpa kawan-kawan, kawan-kawan duduk. Kemudian budaya orang Melayu juga, dia suka bergurau. Kalau dua orang dia tak seronok, dia lagi ramai lagi seronok. Jadi bulan puasa ni tidak satu bulan dia boleh duduk ramai-ramai, buat buka, boleh cocok orang ni, boleh kacau, boleh buat. Jadi budaya pun best. Masuk minggu kedua dia start
ada agenda lain. Bini pula aku rasa sangat gembira. Dah start cerita pasal langsir. Dan belakang langsir macam mana kita tahun 5 kuliah pun. Sebab itulah bila minggu terakhir Ramadan yang tinggal satu sahabat, sebab yang lain semua dah pergi jalan Tengkok Rahmat, kampung Kampung kan, persediaan nak balik kampung. Jadi Ramadan itu sebenarnya secara kasar, walaupun orang yang tidak mencari Tuhan, Ramadan itu satu perkara yang menggembirakan. Menggembirakan itu dalam konteks Piala Dunia. Piala Dunia maknanya nak mengungguli dunia. Ada ustaz kata tadi ada FIFA. Yang sebenarnya bulan puasa ini adalah Piala Akhirat. Jadi kegembiraan dunia itu juga satu rasa yang berbeza. Sebab kita minta untuk dapat kebaikan dunia dalam Quran itu. Jadi kadang-kadang dunia ini satu bukan yang gembira. Saya adalah satu saat yang gembira. Saya boleh duduk puasa di hotel, bayar RM100 satu kepala. Saya duduk buka puasa sampai habis tarawih. Maknanya tadi orang bang saya makan, orang bang isyak saya makan lagi, orang sembahyang tarawih saya makan lagi sebab bayar 100 mahal. Jadi kita kena pukul habis dalam makanan. Jadi maghrib isyak tarawih ditajuk. Lepas tu balik ataupun singgah mana-mana pula, sahur pula. Sahur kadang-kadang 2 kali 3 kali. Ada sahur malam, ada sahur. Dia ada tempat-tempat dia. Kalau Kochi Boris di mana, kalau Tom Yam di mana, Selimak Mumput, dia ada tempat-tempat sahur. Jadi semua itu benda yang menggembirakan. Bila masuk ada waktu malam, dia jadi benda yang menggembirakan. Sebab kita boleh makan, kita boleh menghibur, kita boleh duduk bersama meditasi. Siang hari adalah perkara yang memberi cabaran kepada kita sebagai manusia. Kita yang orang Islam yang paling besar, orang Islam, orang Cina dia tahu dia puasa. Sekarang ini nampak orang Cina dia menghormati orang Islam puasa. Dia pun tak akan kita, dia pun tak ajak kita makan hari. Dia tahu. Bahkan ada setengah Cina hari ini dia pun sama-sama ikut kita buka puasa. Orang bang boleh makan, orang tak bang dia tak makan. Dia pun sama-sama tunggu kita orang bang. Allah Akbar, bang dia bang makan sekali. Macam dia puasa dulu, dia menghormati puasa lah. Jadi dia jadi satu kegembiraan, satu perkara yang seronok. Tetapi kalau dalam satu istilah lain, kalau Ustaz Rahmano ada, kalau dia jadi moderator, dia selalu di awal pembukaan dia akan sebut bersyukur kepada Allah. Pertama selamanya adalah kita bersyukur kepada Allah di atas nikmat iman dan nikmat Islam yang diberikan kepada kita. Itu dia punya tema. Di mana-mana pun dia akan sebut nikmat iman, nikmat Islam. Maka kalau kita tengok bulan Ramadan dalam konteks nikmat Islam atau nikmat iman, yang ini sudah hampir pupus. Sudah hampir pupus. Walaupun kita tengok semua Islam bukan puasa, semua Islam bukan puasa, tapi sebenarnya nikmat Islam, nikmat iman itu hampir pupus. Soalan saya beritahu kalau tuan-tuan lebih detail tentang itu, tuan-tuan pernah jumpa tak orang Melayu masuk Islam? Orang Melayu menganut agama Islam, tidak? Kita jumpa orang Cina masuk Islam, orang India masuk Islam, orang putih masuk Islam. Tak jumpa orang Melayu masuk Islam. Satu masa dulu awal-awal saya nak buka cara lah, bukan dunia pun saya boleh pilih. Maka pada masa itu saya istilahkan diri saya baru masuk Islam. Macam-macam orang cakap. Saya kata itu saya itu malam baru masuk Islam. Macam-macam kan. Orang kata mempersendakan dalam, tapi sebenarnya saya maksud. Orang putih kata I mean it. Saya maksudkan.
Saya maksa betul saya baru masuk Islam. Pasal apa tadi? Betul kalau tengok orang Cina masuk Islam. Bila orang Cina masuk Islam, dia terus nak buat apa yang dia buat selama dia bergelar orang Buddha. Orang Hindu masuk Islam, dia terus tinggalkan apa yang dia buat selama dia beragama. Orang Melayu dia tak perlu masuk Islam sebab kalau dia masuk Islam dia tak tahu apa dia tinggal. Dia tak tahu apa dia nak tinggalkan sebagai orang Melayu. Apa yang tak baik dalam orang Melayu dia tak tahu. Dia tahu orang Melayu ni berbudi bahasa, orang Melayu bersopan santun. Orang Melayu semua ini. Dia tak perlu lagi nak orang Melayu masuk Islam. Tetapi kalau kita cerita tentang Ramadan, nikmat iman itu, nikmat Islam itu. Apa itu nikmat? Dia kata nikmat. Kalau K itu kata guru saya, atau K nikmat itu pahala Allah. Dia kena kata nikmat. Sebab tu dia haji sendiri pun sebut ayat dia nikmat, dia tak sebut K. Sebab tu salah lihat. Nikmat iaitu kurniaan Allah. Apa nikmat itu? Nikmat itu kalau tuan-tuan makan, untuk pergi satu kedai, tuan-tuan makan sedap. Dah makan sedap, tuan-tuan mesti cerita kepada orang kedai itu. Nasi Arab, mi kari, dia mesti cerita. Tuan-tuan nak cerita pada orang tentang nikmat tu, tuan-tuan mesti makan dulu. Dia tak boleh tuan-tuan pergi bazar Ramadan, tuan tengok air penuh kat balang. Beli air sedap. Tak boleh sekarang ni, kita baru tengok. Tengok orang buat duit, dia beli, ni sedap. Nak tahu sedap tak sedap? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ambil kuala mula, cinta ke, nipu betul ke. Ada datang jumpa, hilang pahala, buka. Dan tak ada nikmat, makanan tak sedap. Jadi nikmat ni mesti nak masuk dulu. Jadi nikmat iman, nikmat Islam, benda yang sama. Di mana kita menikmati iman Islam? Orang Cina masuk Islam, dia dapat nikmat Islam sebab dia berubah. Dia ubah cara. Orang Hindu masuk Islam, dia dapat nikmat Islam. Dia turun lain. Dia tak datang pembunanda, dia pakai jubah, dia pakai sumbat. Daripada tak pakai. Dia rasa bahawa dalam setiap kali dia melafazkan tiada Tuhan melainkan Allah, dia sudah menolak. Kalau orang Hindu, dia menolak beratus-ratus Tuhan. Tuhan itu banyak. Ada yang kudu, ada yang misai, ada yang belajar, ada yang dia cakap tiada Tuhan melainkan Allah. Satu Tuhan saja. Dia menafikan kepercayaan dia kepada berbelas-belas Tuhan. Dia ada rasa nikmat bila dia melafazkan Allah, tak ada Tuhan namanya. Dia rasa nikmat. Orang Cina, dia melafazkan tiada Tuhan melainkan Allah. Berapa banyak dia Tuhan? Tuhan itu Tuhan. Kristian, dia melafazkan tiada Tuhan melainkan Allah. Dia tolak tiga Tuhan. Dia tolak Mary, dia tolak Jesus, dia tolak Lord, tiga Lord. Tak ada satu Tuhan. Dia rasa nikmat. Kita orang Melayu, di mana kita masukkan nikmat satu Tuhan dalam kehidupan kita? Di mana kita masukkan nikmat satu Tuhan? Di mana kita masukkan nikmat bila kita makan ubat, sembuhnya ubat ni, makan ubat ni kerana Allah tu sembuh. Banyakkan kita makan ubat, kalau tak makan ubat ni boleh mati ni. Kalau tak makan ubat ni boleh sakit kepala ni. Sampai situ. Bila kita orang beri kita duit, orang beri kita duit, itulah orang yang baik, itulah orang yang hebat. Bukan Allah bagi rezeki melalui orang tu kepada kita, tak apa Allah. Hilang nikmat Islam, hilang nikmat iman. Maka kepercayaan itu rukun iman yang pertama, percaya kepada Allah. Tapi bila orang beri kita duit, Allah terima kasih. Kalau tak pada Tuhan yang tak makan sekali, hilang nikmat iman. Makan ubat, sembuh. Oh, nasib baik ada ubat yang bagus supaya sembuh. Hilang nikmat iman kepada Allah. Hari ini tuan-tuan, kita orang Islam, mana kebanggaan kita? Apa kebanggaan kita? Cina bangga dengan harta. Nikmat Cina, harta.
India bangga dengan budaya, nikmatnya budaya, color, warna. Nikmat Islam apa? Islam nak bawa satu nikmat untuk seluruh alam. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fasiqun zalimun. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, itulah orang kafir, fasik, zalim. Patutnya itu jadi nikmat kebanggaan kita. Hukum Islam menjadi ikutan nikmat begitu. Kita tak, kita kadang-kadang orang Melayu sesuatu pergi ke Switzerland, tiba-tiba jumpa orang Melayu dua kali lipat. Melayu, orang Melayu punya kejut jumpa Melayu ke Switzerland. Punya nikmat jumpa Melayu. Tapi kita sebagai orang Islam tak rasa nikmat kalau kita menjalankan hukum itu. Tuhan beri nikmat. Ini yang tidak ada dalam Ramadan. Sebab itulah Ramadan orang lebih nikmat kepada warna apa air dalam. Berapa sedap orang masakan. Berapa ramai orang bantu untuk beli kalimat itu. Nikmat ada di situ. Tapi tentang Ramadan dalam nikmat iman, nikmat Islam, itulah kudus. Melainkan orang yang masuk Islam, dia rasa nikmatnya Ramadan. Di situ baru dia rasa dengan 2 biji kurma, dengan segelas air, dia rasa nikmatnya Allah. Beri rasa. Saya kata dalam beberapa bulan, anak saya tanya nak makan nasi biryani. Yang mana? Yang insaf. Yang insaf kat mana dia datang Tuan Rahman. Nasi biryani insaf orang kata ada beli kata begini. Memang insaf kata. Duduk 4 orang kat 200, insaf maksudnya. Tobat tak masuk lagi. Kita panggil restoran insaf. Nasi biryani insaf sampai masuk. Apa tak sedap ni? Insaf. Tak ada rasa. Tengok. Apa itu? Allah ambil nikmat nasi. Allah ambil nikmat nasi. Selama ni makan Allah sudah mengibu. Yang sudah tak teringat Allah. Tidak ada nikmat iman. Tak teringat. Tapi bila sakit tak dapat rasa. Masa tak sedap ni. Masa tak sedap ni. Hilang juga nikmat itu. Bagi tak faham. Allah tarik nikmat. Jadi Ramadan perbezaan saya dulu, nikmatnya duniawi. Nikmat dunia semua masuk beberapa hari zaman muda, okey dah berbuku beli tiket bas, berbuku beli tiket bas itu satu nikmat. Semua orang berbuku beli tiket bas, kita berbuku. Juga pasal malam orang berbuku yang mana yang kecil yang paling habis, yang itulah kita berbuku semua. Kalau pergi masjid tu, mana masjid yang berbulan pun dia banyak tu, semua. Nak pergi masjid orang ramai di sana. Keseronokan tu semua bertahan duniawi. Fiesta, pasal dia cakap tu. Semua nak naik motor, semuanya kalau dah zaman okey nak beli motor aku. Kalau dah zaman lagi okey nak beli kereta. Kalau dah zaman lagi okey nak balik kampung nak duduk hotel mana. Ada satu tu rumah anak ramai. Rumah mak ada sampai nak hotel mana. Nak pasal apa lagi ni macam mana tu. Tapi bila saya berubah, itu semua bukan yang besar. Sebab setiap kali saya melalui nikmat dunia bulan Ramadan, saya akan kembali jahat dalam bulan Syawal. Hari pertama lagi dah nafsu rosak, melasah segala jenis. Memang tak ada cukup pagi yang dia dah apa dia takbir membesarkan Allah. Lepas tu dia tak besar apa. Masuk dalam masjid dia, Allah Akbar, Allah. Itu pasal apa? Pasal kita seronok dengan lagu tu. Lagu dia. Tak kira kalau air-air dia cuba tengok. Drama-drama semua ambil. Allah Akbar, Allah Akbar. Tak rasa nak nangis ke? Tak rasa nak nangis. Nak nangis pasal apa? Nak nangis pasal syahdu lagu. Bukan nak nangis kerana takut kebesaran Allah. Tidak. Cuba kita tukar tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan risau. Mesti kata apa hal Bilal. Seronok sampai takbir pun jadi seronok duniawi. Seronok melodi. Faham tidak lepas tu pergi berasa. Pak Nabi kita tempat nasi dagang nasi.
pergi rumah untuk pulang makan. Budak-budak jadi budaya apa? Rumah ni RM1 beratus. Rumah tu RM2 beratus. Budaya yang membuatkan budak ni 30 tahun akan datang menjadi orang yang memberi rasuah atau makan rasuah. Kerana air raya dah sejak pergi ambil duit. Ini budaya yang kita tak nampak, budaya yang besar. Jadi kita orang Melayu, nikmat kita nikmat Melayu. Bakal lemang, susu, duduk, gelap ketawa, baca duduk. Sekarang ni hari ni dah lagi best. Grup office dia ada, grup WhatsApp dia. Aminah bini orang ada, Ahmad suami orang ada, bergurau. Yang bagi tampung tahun ni yang bini orang ada juga yang dalam WhatsApp. Hilang semua nikmat Islam, hilang semua nikmat Islam. Rasa tak salah pasal WhatsApp, pasal tak cuit tuan-tuan. Mencuit hati tu lebih seksi daripada mencuit dengan lebih halus iblis tu, talbis iblis. Jadi nikmat hari ini kalau tengok pada pandangan mata Malaysia, kata tutara sehidup ini baju pas pakai, datang rumah tak ada kuih. Orang tengok nikmat dunia tak ada, tetapi nikmat iman berapa. Kita nak merasa nikmat iman ni tak payah pakai Ferrari, tak payah pakai Ferrari. Nak rasa nikmat iman ni tuan-tuan, fikirkan orang yang tak ada kereta dengan kita ada motor. Allah bagi kita rezeki motor sebiji, orang tu tak ada motor. Lepas kita lagi pada dia. Tak payah tak ada Ferrari. Dalam Quran, dalam syaitan, ustaz-ustaz mengajar cerita tentang surga, tak pernah saya jumpa Ferrari dalam surga. Maknanya dalam surga ada benda lagi seronok daripada Ferrari, ada benda lagi seronok daripada Ducati. Tetapi sebut kita nak analyse tak boleh lagi. Tak boleh analyse surga masa kita bawa dengar hukum, berenang, bawa dengar bidadari, kita tak tahu, kita dengar begitu. Kita tak boleh nak komit yang kata begitulah surga, tak boleh. Dia lebih lagi. Jadi kita hari ini kehilangan nikmat Islam dan nikmat iman di dalam Ramadan. Maka yang saya nak cari hari ini, yang dulu tu nikmat dunia cukup dengan wayang, dengan TV, cerita. Waduh, hari raya pertama rosak pun tak terbongkar. Hari raya kedua saya baik ni pun tak terbaik. Hari raya dia dah cukup diatur lah. Lepas tu dia laku. Tapi sekarang dia tengok masyarakat dah buka hari raya pertama. Apa contohnya lah, bersama Ustaz Zulfikar bicara hari raya, dia kata kat TV, dah elok hari ini. Nampak elok pun jangan terus. Bila Ustaz tu kata okey, marilah kita mengingati Tuhan pada hari raya ini, kita jumpa lepas iklan, dia pun keluar iklan Gaviscon. Makan berbagai-bagai kan susah nak hadap, pakai Gaviscon yang bumbu warna putih, spray lampu. Lepas spray bau sihat, dia buat apa? Nyanyi okey. Iklan yang perempuan Ustaz dah nak mengajar tudung-tudung rambut semua, bila iklan dia keluar pasien bak kulit bawah lengan, bak tumpah tak tumpah pun dia tambah besar. Macam tengok dia rosakkan kita. Jadi yang paling susah hari ini dan yang sedang saya usulkan kepada semuanya untuk dapat nikmat Islam dalam Ramadan. Allah lalu semua ganti dan tuan-tuan dalam berkadar. Saya rasa berapa tahun dah saya tak tidur malam pun, tapi tak lupa. Bukan kakak tunggu lama, cukup bilangan tunggu rumah. Nak tengok pokok tunduk, tak lupa. Nak tengok air tempayan penuh, tak lupa. Pasal apa? Pasal tuan punya tak nak kasih jumpa. Duduklah buat pokok tu pun tak kasih jumpa pokok. Ini yang kena faham, bahawa nikmat iman ini apabila Allah memberikan sesuatu yang hebat kepada kita dalam Ramadan, memberi sesuatu yang hebat dalam pernikahan Islam ini, Allah itu nikmat. Jadi Ramadan yang sedang saya urus adalah nikmat iman dan Islam. Allah. Alhamdulillah. Itu kita melihat dan kita mendengar
dua hal sebenarnya. Tapi kita harapkan saudara kita melihat banyak itu antara nikmat dan nikmat. Beza dia ain dan qaf saja. Nikmat dan nikmat. Kadang kita nak mencapai nikmat dunia nanti kita sanggup. Ada satu kisah macam yang saya dengar, dia dah jauh dah, tapi disebabkan dengar dia ada nikmat dunia ni nak sedapnya cendol bakar. Sedapnya cendol bakar, jadi nak atas highway pun tak susah jumpa U-turn. Jauh maka sanggup pergi sebab semata-mata nak merasai cendol bakar. Maka bila sampai ke tempat cendol tadi, maka dia pun minta minum, maka dia beri. Dia kata, biasa kata cendol bakar. Yalah, cendol bakar saya bakar. Rupanya cendol bakar tadi, cendol yang dijual tuan punya kedai itu nama dia bakar. Tertipu dengan nikmat dunia. Begitu juga kita sekarang ni tertipu dengan nikmat dunia, sehingga kan kita tinggalkan nikmat hakiki yang sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dalam bulan Ramadan. Betapa ruginya kita. Sebab itu kita guna pengalaman tadi, orang yang diberikan nikmat, orang yang diberikan cahaya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang berubah daripada yang tidak baik kepada baik, maka dia merasai sendiri akan kehebatan dan dia merasai sendiri akan betapa pentingnya nikmat iman itu, berbanding dengan kebanyakan kita yang bila beranakkan saja Melayu Islam. Jadi saya nak Pak Masa pun kita nak pergi terus kepada ahli banding kita sebenarnya dalam sesi yang kedua ini. Kalau kita melihat sebenarnya berbagai-bagai amalan yang kita boleh lakukan di dalam sepanjang bulan Ramadan ini, sama ada amalan yang kita lakukan itu bertepatan dengan sunnah yang diajar oleh Rasulullah SAW ataupun khilaf berbeza terus daripada apa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Jadi sebagai satu konsep pemahaman supaya kita nak terapkan pada malam ini, sebelum kita nak menyebut Ramadan yang datang, saya minta kepada kita kongsikan bersama kita apakah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sepanjang bulan Ramadan untuk menghidupkan bulan Ramadan itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berkhusyuk dengan apa buah ni sebab Allah alhamdulillah dia nikmat yang kita buat ni, dia merasai dua malam. Yang kadang-kadang orang lain tak dapat, ya. Ada di antara kita tak dapat. Dua alam ini maknanya dia sempat merasai suasana dia rasa dia hidup selama-lamanya, ya. Duduk di dunia, ya. Tak indahkan Islam, tak indahkan hukum Islam, lawan ulama, ini beda dunia, ya. Jangan ada di antara kita jadi itulah, ya. Yang keduanya merasai alam maknanya yang disebut sebagai Allah Ta'ala bagi peluang hidayah, ya, dan kembali kepada Islam. Mudah-mudahan istiqamah insya-Allah sehingga akhir kalam. Muslimin muslim terbantu Allah Subhanahu wa taala. Anda sambung pementakan pada awal tadi tentang Ramadan. Bila kita sebut Ramadan ini, tuan-tuan dan hati Allah, kita kena ada satu rasa rindu. Seorang yang beriman pada Allah, saudara buat ceritakan tentang nikmat iman, nikmat Islam. Dan kadang-kadang ada di antara kita yang merasakan nikmat Islam. Nikmat Islam ini maknanya dia lahir dari Muhammad, dari Abdullah, dari Abu, dari Bakar, ya, penjual apa ni saya bakar, kan, dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan dia merasai nikmat Islam, dia kadang-kadang belum tentu merasai nikmat iman, ya. Belum tentu merasai nikmat iman. Sebab apa? Sebab dia mungkin lahir di kalangan keluarga yang tidak faham agama. Sebab mungkin dia lahir membesar dalam keadaan suasana yang tidak mengizinkan dia duduk dalam suasana merasai nikmat iman itu. Muslimin muslimat dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah bila maju Ramadan, tuan-tuan dalam hati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran yang sangat hebat. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tawaran ini pula khusus untuk orang beriman saja, ya. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Allah Ta'ala tak sebut ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia.
Boleh saja kalau Allah Ta'ala nak sebut wahai sekalian manusia. Kalau Allah Ta'ala perintahkan seluruh manusia di muka bumi, baik Islam, baik bukan Islam, suruh masa tak ada masalah. Tetapi pengetahuan Allah itu lebih luas, lebih hebat. Maka Allah Ta'ala beri tawaran kepada hanya untuk orang beriman saja. Wahai orang beriman, aku wajibkanmu berpuasa seperti mana orang terdahulu berpuasa. Maknanya perintah puasa ini orang muda puasa, cuma tinggal lagi perbezaannya pensyariatan orang terdahulu dengan kita berbeza. Kita 29 hari 30 hari. Dan Allah Ta'ala menyebutkan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Allah Ta'ala meletakkan mudah-mudahan kamu bertakwa. Orang bertakwa insya-Allah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman belum tentu bertakwa. Apa biasanya? Orang beriman belum tentu bertakwa. Dia puasa. Sebab apa dia puasa? Sebab Allah Ta'ala perintah ya ayyuhalladzina amanu, dia orang beriman. Tetapi kenapa dia tak jadi orang yang bertakwa? Dia tidak melaksanakan seluruh perintah-perintah yang ada dalam bulan Ramadan. Dia sekadar bangun pagi tak makan sampai ke petang bangun semua sekali. Maka kalau satu hari tak makan, itu dia orang beriman, tapi dia bukan bertakwa. Dia beriman pada Allah Ta'ala, dia solat tak tinggal, puasa tak tinggal. Dalam masa sama dia menolak hukum Allah Ta'ala. Dia bukan orang bertakwa, tapi orang beriman pada Allah. Muslim muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berdoa Allah, apakah amalan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Benda yang sudah kita buat sejak tahun. Kalau hari ini kita tahu 40 tahun, maknanya kita berapa tahun dalam Ramadan? Kita buat seperti Pak Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Dalam Ramadan ini kita sebutkan Ramadan ini penghulu segala hari, bulan luar biasa. Dia tak sama, kita tak boleh sebut Ramadan ini sama aja bulan biasa. Biasa dengan bulan biasa ni bulan biasa ni sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam. Bila masuk Ramadan, sarapan pagi tukar sahur, makan tengah hari tukar berbuka. Tak tepat, tak betul. Ramadan ianya satu jadual yang Allah Ta'ala sudah tetapkan, daripada subuh malam, subuh pagi siang sampai kita berbuka semula. Maka amalan-amalan yang telah disediakan, jadual, schedule yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bermula daripada malam, daripada sahur. Sebab itulah Rajab Syaban ini bulan latihan untuk kita bersusunan, untuk kita bangun malam, untuk kita baca Quran. Ini bila masuk Ramadan baru baca Quran. Setahun tak baca Quran. Itu yang jadi bila tadarus Quran buat. Surah mana paling bagus sekali? Tang surah apa? Kadang-kadang tang mana? Surah tang mana? Dia baca surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dia tak tengok Quran. Sebab apa dia hafal? Apa? Malam Jumaat baca Yasin. Kalau di tempat kami di Sabah tuan, malam Jumaat wajib baca Yasin. Haram ada kuliah ini. Tak boleh. Sebab dia sampai hafal. Pergi majlis apa ni, pergi orang mati baca Yasin. Ziarah orang sakit baca Yasin. Surah lain tak tengok lah Yasin. Free di rumah baca Yasin. Akhirnya tadarus dia mentang baca surah Yasin dia suka. Surah lain Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba ta sin ta ja. Sebab apa? Sebab kita tidak mentelaah Al-Quran sejak daripada bulan-bulan lain. Patut ibadat ini kita boleh pilih-pilih. Baca Quran ini kena baca Quran setiap hari. Seumpama Quran ini seumpama kita makan nasi, seumpama kita makan nasi, seumpama kita makan roti, seumpama kita minum air, itu Quran. Sebab Quran itu adalah makanan jiwa, makanan rohani. Bila tidak tuan-tuan macam akhirnya Ramadan sekadar menjadikan seolah-olah adat baca Quran Ramadan. Tapi kita tengok kumpulan-kumpulan tadarus baca Quran. Bila pengalaman di sekolah tuan, ya. Bila baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salata wa mimmaa razaqnahum yunfiqun. Pada faham. Ini penyakit kita. Baca Quran bagi laju. Islam tak ada gitu. Nabi tak ada gitu. Bila masuk Ramadan kita tadarus, baca Quran ikut gitu. Maknanya perlahan-lahan satu persatu saja. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salata wa mimmaa razaqnaahum yunfiqun. Contoh, maknanya satu-satu. 10 orang satu kumpulan, 5 orang satu kumpulan. Yang seorang ustaz,
Ustaz itu era lagu itu era dari Quran. Itu kok sebut tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua depan anding suara siapa Islam. Bukan sebab kenal orang. Pak dari orang belakang terus ibu ayah. Bukan rindu pada Allah, bukan pada Allah. Sama juga kan. Tadarus dijadikan sebagai medan. Siapa yang lain lagi baca Al-Quran? Ustaz seorang ni baca Zalika kitabullah, sebab dia kerja hafiz, dia lagi baca sikit. Yang seorang seperti baru hijrah, baca bambang seperti dia baru hijrah. Baru hijrah itu kan dia baru kenal Islam, baru nak mengaji balik 20 tahun, 30 tahun lama tak baca Quran. Dalam hati dia, Ustaz ni laju ni, lepas ni aku mampu sama ni. Dan akhirnya datang, datanglah. Apa? Ini pengalaman di sekolah, pengalaman kita tengok kan. Sebab itu dalam tadarus itu diberikan amalan untuk kita membaca Quran. Bertadarus boleh, bahkan digalakkan, disunahkan kita bertadarus. Tujuannya bukan kita nak tunduk kita terang baca Quran. Kita nak tunduk, mari kita membaca Quran satu persatu. Kalau boleh baca, faham, amal. Kategori kita orang lain dia baca tak faham. Dan kita baca, sebab itu maknanya amalan dalam bulan Ramadan kita ikut maknanya seperti yang disyariatkan oleh Islam dan Rasulullah SAW, membaca Al-Quran ikut tartib satu persatu. Jangan baca laju. Kenapa laju? Tanya kenapa baca laju? Saya pernah tegur satu buku tadarus. Tanya kenapa Ustaz terlalu laju? Dia kata Ustaz nak kerja khatam Quran. Kita nak khatam masjid ni, nak khatam 20 hari bulan lagi. Kenapa dia kata? Tuan, dia baca Quran sebab apa? Sebab nak khatam, hilang nak khatam. Maknanya dia baca Quran bukan kerana Allah Ta'ala. Dia baca Quran untuk khatam. Sebab kita nak YB nak datang, YB nak rasmi kita punya majlis khatam Quran. Maknanya kita membaca Al-Quran biar satu persatu. Kita nak kualiti. Tak khatam Quran tak apa. Dalam Ramadan kalau tak hafal Quran itu tak ada masalah. Kita nak kualiti. Kita nak pahala yang banyak. Sebab nak khatam Quran bukan pada bulan Ramadan. Bulan-bulan lain kalau kita membaca Quran setiap hari, insya-Allah 7 tahun kita boleh khatam. 2 tahun kita boleh khatam. Masalah kita itu tunggu Ramadan baru nak khatam. Bulan lain itu apa? Bulan lain ikut dan ikut suka hati, ikut emosi. Oh, malahan tak nak. Itu adalah minta Allah SWT. Maka selain daripada itu, bila masuk Ramadan, kita boleh lihat perdebatan antara rakaat dalam tarawih. Kita kena ingat dalam Ramadan itu adanya disebut sebagai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini tuan-tuan dan Allah lebih baik daripada Lailatul Khair min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang dapat nikmat, orang yang dapat ganjaran Lailatul Qadar ini seolah-olah dia dapat beramal selama 84 tahun tuan. Kita hidup tak sampai 70 lah, tak sampai insya-Allah. Kalau lebih 70 pun orang-orang tertentu saja. Di Malaysia ini adalah 3 orang. Maknanya kena kejar Lailatul Qadar. Kena kejar disebut sebagai apa dah? Memperbanyakkan baca Quran. Nak dapat Lailatul Qadar ini, nak dapat takwa ini bukan sesuatu benda yang mudah dan senang banget. Sebab tu nak masuk gerbang Ramadan, masuk Ramadan ni nak kena selesai beberapa perkara. Para ulama menyebutkan apa dah? Yang pertama kita kena selesaikan masalah hati kita. Sekiranya hati kita ada permusuhan, ada pertelingkahan, perlu kita meminta maaf. Minta maaf suami, minta maaf pada isteri, isteri minta maaf pada suami, anak minta maaf pada ayah. Nak masuk Ramadan. Sebab apa? Dalam Ramadan ada sesuatu. Sebab itu yang kita buat tadi. Tak masalah. Kita duduk main ramai-ramai. Malam ni malam apa? Malam ke-21. Okay, malam ni bangun. Sebab apa? Dia itu Qadar. Besok malam 22. Malam 25. Tahun lepas. Tahun lepas malam ke-25 dapat SMS. Apa ni? Seorang ulama mengatakan Lailatul Qadar turun pada 21 malam. Dan sebab apa dia kata tanda-tanda nak orang air sejuk, tunduk sikit, kebetulan tunduk tempat dia. Esok di tempat satu lagi benda seorang Lailatul Qadar ni turun bila? Ada yang kata malam ganjil, ada yang kata maknanya para ulama menunjukkan 10 malam akhir itu turunnya Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini turun dalam bentuk lembaga, objek. Sudah serama duk cari malam itu. Kalau nak jumpa orang tua, ada
Bukan. Maknanya malam Lailatul Qadar ini satu malam Allah SWT sediakan, maknanya pada waktu itu dikabulkan segala doa kita. Maknanya rasa macam mana kita rasa ada faktor tidak? Itulah yang disebut sebagai nikmat iman. Iman itu kita kena kejar. Nak dapat yang pada tuan-tuan, nak kena selesai tarawih tak pernah tinggal. Syarat dapat Lailatul Qadar apa? Yang pertama Quran tak tinggal. Yang kedua tarawih tak tinggal. Tarawih itu tengah-tengah habis. Gaduh rakaat yang satu kumpulan pengalaman yang baru-baru ini. Ada satu masjid gaduh tuan, jemaah gaduh. Sebab apa? Sebab rakaat tarawih. Satu kumpulan kita nak buat 20 sebab itu sunat Nabi. Yang satu lagi kita nak buat 8 sunat Nabi juga. Sudah. Akhirnya apa kan? Akhirnya kita buat demokrasi undi. Okey, siapa pilih 20? Angkat tangan tuan imam dan tuan Bilal. Imam Bilal yang kena AJMC 20 rakaat. Siapa nak 8? Jemaah imam. Mereka 8 rakaat. Tanya Ustaz, mana lebih banyak pahala dia? 20 ke 8? 20 rakaat. Lebih banyak pahala dia daripada 8. Nak dapat takwa kena buat 20. Nampak? Kalau kita dapat Lailatul Qadar daripada awal kita azam masuk Ramadan, nak kena buat semua pulut, kata orang kata. Pulut semua sekali. Apa yang tak ada dalam Ramadan? Apa yang ada? Berbakat 20, aku nak buat 20. Sebab apa? Sebab nak dapat Lailatul Qadar. Sebab apa? Nak dapat takwa. Wah, maknanya kena pulut semua. Jangan terpilih-pilih. InsyaAllah kita dapat. InsyaAllah kita dapat Lailatul Qadar. Kalau kita tu main malam ni ke malam di masjid, lagi pun tarawih sunat. Ustaz sunat kan? Sunat apa? Yang penting wajib pun sudah. Maknanya kita tak layak dapat Lailatul Qadar. Tuan-tuan kata Allah SWT. Jadi insyaAllah mudah-mudahan semua amalan dalam Ramadan ini kita kena buat. Baca Quran kita kena buat. Baca Quran ini bukan Ramadan. Ada yang biasa pun nak baca. Cuma bila masuk Ramadan ini dia lain sikit. Lain sebab Allah Ta'ala menyediakan idza jaa Ramadan. Allah Ta'ala pada bila masuk Ramadan, Allah Ta'ala membuka pintu syurga seluas-luasnya, tutup pintu neraka, wa yaqtaqalun nar wa sujibati syaitan. Allah Ta'ala kunci para syaitan ini tidak lagi wujud di dunia ini. Maknanya Allah Ta'ala belenggu syaitan. Ada yang tahu Ustaz dengan Ramadan, ada yang makan nasi apa semua. Jadi kalau Ustaz kata syaitan tak ada yang makan Maggi. Lapar nak balik rumah makan Maggi. Habis apa jadi? Siapa syaitan? Dia tu syaitan. Sebab itu tuan-tuan, kita kena berhati-hati juga. Ahasiban nas ayyutraku yang dulu aman wa hum la yuftanun. Allah Ta'ala akan uji. Dalam keadaan Allah Ta'ala uji, dan jangan lupa musuh-musuh Islam juga melancarkan serangan-serangan ghuzwatul fikri, serangan-serangan budaya. Itu disebut sebagai serangan F, serangan makanan food, makanan segera, serangan fashion, serangan hiburan. Ya, sekarang ini kita pernah dilancarkan dengan bola. Allah tengok bola pukul 3 pagi. Tak pasal-pasal pukul 3 pagi. Bulan-bulan biasa tak kawan pun 3 pagi pun. Subuh tuan belajar apa? Sebenarnya subuh belajar apa itu Allah. Saya pernah test sekali. Saya bukan minat juga bola ni. Tapi kalau pukul 3 pagi tengok tak minat juga. Minta maaf banyak. Baik video ini. Baik pula kalau mulai ni. Pernah test sekali. Gara-gara nak meraihkan anak muda ni. Kan muda sana muda sini kita pun ikut sekali. Pada perlawanan antara Spanyol dan Belanda. Dan kita pun kira Ustaz kita nak bola apa? Kita pun tanya lah kawan-kawan yang kaki bola yang mana hebat Spanyol dengan banyak. Itu Ustaz Spanyol yang juara dunia. Dan mau ya kan? Saya pun istihad dalam masa kita bila ini saya pilih Spanyol. Turunlah kita pukul 3 pagi insyaAllah. 3 pagi tak pernah kita buat. Tahajud pun dekat-dekat nak subuh kalau nak buat pun. Dekat-dekat nak subuh. Pukul 3 pagi kan, buat tengok orang mencuri sana apa semua, tengok bola semua. 10 minit nak subuh. Tak gerak pun tengok. Tak ada jom subuh. Tak ada. Pun kita perhati anak muda masya-Allah. Tak ada tuan. Kan Allahu Akbar, Allahu Akbar masih lagi. Itu 5-1. Dapat apa dia? 5-1. Spanyol 1, Belanda 5. Kita ke mana? Masuk neraka dan alhamdulillah. Baiklah pesanan Tuan Guru Abdul Aziz bersama kita. Jangan lupa tuan. Bola juga. Puasa ni macam apa buat seperti ini. Piala
syurga. Piala akhirat tak kena kerja. Bola ni Allah biarlah dia. Tengok di dalam keputusan sudah. Saya suka tengok keputusan saja. Tak apa, barang saya tengok keputusan. Kita sudah yang dua. Dan tengok keputusan saja. Yang pentingnya ibadat kita jaga. Keutamaan kita orang Islam ibadat. Besok kita mati bawa amalan. Bola tinggal. Ya. Minta maaf kepada Allah. Ini perancangan Yahudi nak Allah. Yahudi ada perancangannya. Bola pun dia susun. Dia susun 4 bulan tidak. Ramadan. Tentu masa dia tak kali bola mesti Ramadan. Ya, dia susun bila pukul 3 pagi. Dia susun bila subuh pukul 6 pagi. Dia susun bila maghrib. Ya, tengah malam hilang kekuatan orang Islam. Orang Yahudi tempat dia main bola siap hari. Kita tengok tengah malam pukul 3 pagi. Dia tengok pukul 8. Kita pukul 3 pagi. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan Allah, mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati Allah Taala. Setakat itu Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazak kepada Ustaz atas pencerahan sebentar tadi. Pada kita melihat sekarang ni dan kita malam ni alhamdulillah. Kalau dah ditakdirkan forum kita malam ni berbetulan. Pula malam ni apa kawan? Agak-agak nak datang ke sini ke mendengar forum ataupun berada di depan TV. Alhamdulillah. Mana yang dapat datang alhamdulillah. Allah beri kekuatan keimanan. Alhamdulillah kita dah habis pusingan yang kedua dan pusingan yang ketiga. Dah masuk. Kalau Ramadan pun dia ada 3 kan, awal, tengah, akhir. Akhir ni yang paling sedikitnya. Jadi Ustaz sebut juga tadi ni mengenai SMS dan kita insyaAllah hampir-hampir Ramadan ni akan dapat SMS. Antara SMS nanti yang pernah dapat, fish itu ikan, fish is ikan, time is masa. Esok dah tak boleh makan sebab dah nak mula puasa. Ingat tu, kena ingat. Ingat tak ingat? Kena diulang. Fish is ikan, time is masa. Esok dah tak boleh makan sebab dah nak mula puasa. Itu je kita ingat. Bila puasa ini tak boleh makan, tak boleh minum. Sebab itulah kita tidak peduli sangat dengan ibadah-ibadah yang lain yang mana yang Allah sediakan cukup banyak yang digandakan pahala kita dalam kita melakukan dalam bulan Ramadan. Jadi moga-moga Allah berikan kepada kita kekuatan pada tahun ini, insya-Allah Allah panjangkan umur kita bertemu dengan Ramadan, kita melakukan ibadah yang seolah-olah inilah merupakan Ramadan kita yang terakhir. Jadi untuk pusingan yang terakhir, kita mungkin masa pencerahan diberikan dalam 1-2 minit dan kita kepada adik-adik kita yang bersama mungkin boleh berikan sedikit nasihat kepada kita semua di sini berkaitan dengan anak-anak. Silakan. Assalamualaikum. Saya beri nasihat yang jelas saya berubah. Tapi setelah kita mengingatkan sama-sama saya berzakir dan berzakir dan kelihatan dan Muhammad SAW itu kelihatan kerana Muhammad sendiri kan kelihatan jadi sama-sama kelihatan. Dia World Cup permainan main bagus tu, jersey lawa, kalau tak skor dia tak ada mana. Mainlah style Brazil, style Argentina, kalau tak skor walaupun 1 tak ada mana. Orang cakap dia main bagus, ada good game, good teamwork. Macam mana istilah tak gol, tak gol, tak guna. Jadi kita bermasa yang guna gol, mesti nak gol. Tapi nak gol dia kena ada coach yang baik. Coach yang baik ni adalah orang yang memimpin kita untuk memahami agama. Kita kena ada tim yang bagus. Tim ni dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang bagus. Kena ada strategi. Strategi ni ilmu. Nak buat dan buka puasa berapa belas biji Yusuf Tayyip kita telah air silap ke tirup air. Lepas tu nak semayang macam mana. Jadi itu strategi. Jadi tengok World Cup tujuannya nak menang biasa dengan berapa gol dia menang dalam
Jadi kita buat benda yang sama. Pada kita tengok World Cup itu kita ambil iktibar kalau kita lakukan kita tu nak menang. Jadi yang penting adalah kita mesti punya pemimpin yang baik, kita kena ada masyarakat yang baik, kita kena berlega yang baik. Maka insyaAllah lepas itu kita akan jadi pemenang. Itu saja ringkas. Kita nak proses itu. Anak saya keluar dia jual satu t-shirt. T-shirt tu t-shirt dakwah. Kalau pakai kita tak cakap apa-apa dapat pahala. Kalau t-shirt tu tulis I am a Muslim, I support Islamic law. Jadi tuan-tuan pakai bagaimana orang tengok. Jadi support Islamic law dapat pahala. Tak payah nak cakap aku support orang Islam, tak payah pakai tu. Harga RM30, ada yang buat cantik dia, tuan-tuan boleh pakai. Ada tengok bola pada mama, orang tengok macam orang pakai baju Brazil, baju England, England ni penjajahan. Tengok Brazil pusat perkembangan Kristian. Portugal dia sudah melakukan dulu ni. Ada satu orang pakai I am Muslim tengok bola. Ini best. Kita malam tadi saya tengok bola Bosnia lawan siapa? Argentina. Dulu minat Argentina. Malam tadi kita dalam berdebat tak boleh kalau dia sokong Bosnia Islam. Saya sokong Bosnia kalah, tak boleh janji Islam. Jadi kita begitu. Jadi kalau kita ambil di situ saya mau 20 like daripada pas kawasan Subang. Ada 20 like kalau tak ada duit dia, kalau tuan-tuan tak ada duit kita ambil. Siapa dah ada dulu dia kena. Ambil baca-baca tak boleh lepas itu balik. Terima kasih kepada saudara kita. Tadi pada yang paling penting adalah gol. Sehebat mana pun Lionel Messi, tapi kalau dia bawa bola tu sampai ke depan gol, dia tendang ke tepi tak masuk, orang akan bodoh ni Messi. Kita macam tu juga dah masuk yang ketiga, yang terakhir, tetapi kita tinggalkan. Sedangkan itulah gol yang terakhir yang kita mahu. Jadi tak nak memanjakan kalam, terus kepada kita juga berurusan sikit untuk bentukkan kita. Muslimin muslimat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna rombok tu dalam maknanya baju tu kena habis. Baju tu kena habis malam insya-Allah. Kita beli pastikan habis malam insya-Allah. Tuan-tuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah berforum setakat dia kita mampulah. Tuan-tuan pendapat, kita pendapat, anak pendapat. Bongkok bercerita pengalaman dia ni pendapat. Di peringkat awal hijrah Bongkok ni pernah saya bawa dia ke Sabah dulu. Waktu di Malaysia, sekarang Bongkok dah sakit lah. Bukan sakit, terus dia tak sihat, kurang. Dia tak macam di rumah. Dulu kalau dia ceramah forum sakit pun gelap. Kita pernah forum di satu tempat, semua orang gelap saja. Tapi insya-Allah gelap itu berisi, ada makna. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Manusia ini semua rugi. Allah Taala sebut dalam surah Al-Asr, demi masa manusia semua rugi. Maknanya kita ni rugi, baik orang kaya, baik orang miskin, siapa saja kita rugi. Illa alladziina aamanu, melainkan orang beriman. Kita dah sebut tadi iman Islam, faham kita. Kita mulia ni sebab Islam. Kita mulia bersama Islam, kita mulia bersama para ahli ulama, kita mulia sebab kita berjuang dengan Islam. Bersempurna Ramadan pada tahun ini, tuan-tuan dan Allah, kita kena azam sehabis-habisnya gunakan masa, setiap detik, setiap masa, setiap ketika kita pastikan kita rapat dengan Allah. Ramadan bulan kita rapat dengan Allah. Tak percaya kita tanya orang sebelah, maghrib masuk jam berapa? Tanya dia tak pernah jawab, tak miss. Saya pernah tanya murid saya dulu, maghrib pukul berapa masuk? 6.30 Ustaz. Saya kata salah, 6.35. Murid tu jawab balik boleh, Ustaz makruh melambat-lambatkan maghrib. Sebab apa? 6.30 tu masuk berbuka puasa. Itu maknanya Ramadan kita rapat dengan Allah,
SWT. Jadi apa yang peluang Ramadan tahun depan belum tentu dapat lagi, belum tentu dapat lagi. Masya Allah, tutup rumah kita, ada yang meninggal awal, ya. Ramadan tak sempat, ya. Syaban ini buku baru, amalan baru. Pastikan buku baru, amalan baru ini kena baru semua. Dulu kita duduk tanggung ulama, pastikan buku baru ini masukkan ke tanggung ulama. Dulu kita malas sedekah, pastikan buku baru ini malas kita masuk senarai. Senarai perbelanjaan bulanan kita ni Astro sebulan apa? 200, 300, ya. Internet 200, 300, rokok 300, 400. Sedekah berapa? Infak berapa? Masuk masjid hari Jumaat sedikit. 4 kali Jumaat 4 ringgit. Masya Allah. Betul tak? Tuan-tuan tak percaya, buka tabung masjid hari Jumaat, duit apa namanya? Duit sedikit. Nak masuk syurga, infak sedikit. Allah Akbar. Kena masuk dalam perbelanjaan bulanan, infak fisabilillah kena masuk dalam. Infak pada jemaah, infak pada dakwah, infak pada pusat-pusat tahfiz. Tak ada lagi. Kita pernah buat survei kepada penjawat-penjawat awam muslim. Tengok perbelanjaan dia. Survei kita buat perbelanjaan. Dan dia kata kereta 500, rumah 1000, ya, perbelanjaan bulanan 300, astro bil, tak nampak satu pun infak dalam senarai perbelanjaan. Ayo, malam ini kita kena buat. Masuk dalam senarai infak fisabilillah. Sebab apa? Nabi pernah janji orang yang suka bersedekah, orang suka berinfak ni tak miskin sampai ke akhirat, sampai ke syurga. Tuan-tuan Allah Taala yang saya kata, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diampuni oleh Allah. Puluh-puluh hadap. Ana mohon maaf kepada semua tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, para ustaz. Seandainya selama kita bertasbih tadi ada beberapa perkara yang kita terlepas. Manusia kita ni kadang-kadang kita banyak cakap, ada benda-benda perasaan, ya. Tak perasaan kita tak sedar kita bersilap. Mohon maaflah. Dan yang baik itu sudah betul daripada Allah SWT. Yang lemah itu daripada kelemahan kita semua. Pada kelemahan saya, mudah-mudahan kita semua diakui dirahmati Allah Taala. Qul qul hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak kita telah selesai sesi forum kita pada kali ini. Moga-moga apa yang kita forumkan pada malam ini, apa yang disampaikan oleh panel kita pada malam ini, menurut ilmu dan pengalaman, insya-Allah menjadikan kita lebih memahami akan erti Ramadan itu sendiri. Yang benar bila kita telah memahami, insya-Allah bila kita kenal, dan maka kita akan cinta. Bila kita cinta, kita akan sanggup melakukan apa sahaja terhadap orang yang kita cintai. Jadi cintailah ilmu, cintailah iman, dan cintailah Ramadan yang akan datang. Moga-moga Ramadan yang bakal tiba nanti menjadi Ramadan yang terbaik yang pernah ada, yang pernah kita hidup di dalamnya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat rahimakumullah, saya merangkapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel kita, Saudara Bob dan Ustaz Zul di atas kesudian bersama kita pada malam ini. Moga-moga kongsian ilmu bermanfaat kepada kita semua. Dan alhamdulillah, syukur juga kepada dan terima kasih juga kepada tuan-tuan yang sudi bersama kita pada malam ini dan sehingga akhirnya tetap sabar bersama kita. Moga-moga diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya ini memohon ampun dan maaf sekiranya tidak bahasa tidak sampai termakan dan sebagainya, dan apa yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri, wal hakikat iman daripada Allah Subhanahu